Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kamu boleh nampak dan dengar dengan jelas. Hari ini kita akan patah balik kejap. Kita dah jauh sebenarnya. Kalau saya tengok banyak sekolah masih belum sampai lagi topik yang kita belajar tu jauh sangat. Kita dah sampai graf dah, habis graf dah. Kan? Okay, jadi saya ulang kejap supaya kamu tak lupa benda-benda yang lepas ni. Salah satunya topik yang ramai pelajar kadang-kadang lupa nak ulang kaji, iaitu topik ini topik set. Okay. Cuma ini saya pilih beberapa soalan yang simple je, tapi melibatkan benda yang kita panggil dia kebat. Okay. Jadi kita tengok yang pertama sekali, kita tengok lorek. Lorek kawasan. Bila kita nak lorek kawasan ni, biasalah simbol-simbol dalam set ni masih lagi penting bagi kamu ketahui. Contoh, kalau union ni, ini sama dengan kita panggil dia union ataupun kesatuan. Kesatuan, yang ini persilangan. Silangan macam prime ni adalah kita panggil dia pelengkap sebenarnya Pelengkap. Tapi nak senang faham, biasanya saya akan ambil yang ini, kita cantum je. Cantum ataupun campur. Persilangan ni kita cari benda yang sama. Senang Pelengkap ni sama ada kita panggil dia bukan ataupun tutup je. Tutup okey. Jadi ada beberapa kaedah sebenarnya untuk jawab soalan ni. Jadi kaedah yang paling saya favorite dan selalu saya gunakan untuk mengajar pelajar adalah kaedah menggunakan teknik Roman. Dia panggil teknik Roman, itu nomborkan. Saya nomborkan contoh kawasan-kawasan ni, kita akan nomborkan. Contoh saya nomborkan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kawasan semua kat situ. Saya keluarkan soalan dia kat sini. Keluarkan soalan dia, A silang dengan B, pelengkap union dengan C. Kemudian apa saya buat? Saya ambil benda ni satu-satu, saya akan ambil A. Saya tengok kawasan A. Siapa yang ada terlibat dalam kawasan A? Kawasan A sebenarnya ada ramai orang kat sini. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. B juga termasuk dalam kawasan A. Jadi 2, 3, 4, 5 kat sini. Saya tulis kat sini. 2, 3, 4, 5. Jumpa B prime. Prime maksudnya apa? Bukan ataupun tutup. Bukan atau tutup. Maksudnya B prime maksudnya tutup B. Tutup B. Semua nombor yang tinggal adalah 1, 2, 4, 5, 6. Semua okey. Sekarang kalau nak buat C tu pun tak apa, kita pilih siap-siap. C ada 2 je, nombor dia 5 dan 6 saja pun. Okey. Jadi dalam matematik sebenarnya kita kena buat apa dulu? Kita kena selesaikan dulu kita punya kurungan. Ini kurungan Kurungan selesaikan. Jadi kita akan dapat bila kita selesaikan kurungan, simbol persilangan maksudnya cari benda yang sama. Yang terlibat adalah 2 dan 4 kalau ikut dan 5. 2, 4 dan 5 ni saya senaraikan. 2, 4 dan 5. Okey. Seterusnya apa? Union. Union maksudnya gabungkan. Gabung kalau nak buat macam ni, tak apa gabung. Gabung. Jawapan dia semua tu. Jadi siapa yang kita kena lorekkan? Kena lorek 2, kena lorek 4, kena lorek 5, kena lorek 6. Jadi 2 kena lorek. Lorekkan okey. 4 kena lorek, 5 pun kena lorek dan 6 pun kena lorek. Tak semestinya guna baris, tapi buat bagi orang faham. Maksudnya pemeriksa orang tu. Pemeriksa faham yang kamu melorek. Kamu melorek cukup. Ini kaedah kita panggil kaedah nombor ataupun kaedah Roman dia panggil okey. Jom kita tengok contoh seterusnya, boleh laju sikitlah. Okey. Di sini nomborkan semua kawasan 1, 2, 3, 4, 5. Saya nomborkan, saya keluarkan soalan dia. A union dengan B silang dengan C prime. Okey. Kemudian kita ambil siapa yang terlibat? A 5 saja. 5 saja. B 2 dan 3. Ini sikit je. Bukan C, tutup C.
1, 2, 5. Okey, buat kurungan dulu. Buat kurungan dulu kat sini Biar kita buat kurungan. Kenapa kamera saya tiba-tiba kelabu ni? Okey. Jangan fokus kat tangan. Dia kena ajar sikit kamera, jangan fokus kat tangan. Fokus dekat ni. Okey. Kan? Sama. Okey, sama. Sorry. Lupa pula. Nombor 2 sama. Jadi kesimpulan kita kat sini 2. Ni masalah ni. Sebut 2 tulis 3. 2. Kemudian kesatuan. Saya cantumkan jawapan kita 2 dan 5. Lurek. 2 dan 5. Okey? Selesai Okey. Jom kita tengok satu lagi. Soalan C pula. Teruskan Sama gak nombor kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi lubang 2 ni. 7, 8. 2 lubang lagi Okey. Jadi kat sini soalan dia A prime union dengan B prime silang dengan C. Okey, biasanya soalan macam ni kalau tak ada kurungan, soalan tak ada kurungan, apa yang dicadangkan kamu buat adalah kamu buat macam biasa. Contoh macam kita buat matematik biasa daripada kiri ke kanan. Dia follow macam tu je. Kiri ke kanan Jadi kiri kanan maksudnya saya akan buat ni dulu. Jadi saya letak kurungan sendiri. Macam tu baru saya buat ni. Tu cerita dia. Okey. Jadi A prime tutup A. Tutup A maksudnya macam mana tutup? Macam tu. Tutup A maksudnya yang tinggal 1, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 6, 7, 8. B prime tutup B. Tutup B 1, 2, 3, 7, 8. 1, 2, 3, 7, 8. Okey. C yang mana ni? C kotak. Okey, C kotak C kotak, B bulat, A bulat, C kotak. Kotak maksudnya ada 3, 4, 5, 7, 8. Okey. Jadi kat sini kita dah boleh buat pilihan. Dalam matematik kita buat yang kurungan dulu, kita buat kiri kanan dulu. Ini maksudnya cantum. Cantum kamu boleh buat kotak terus semua. Semua ni kita nak ambil. Okey. Kemudian kita tengok apa kaitan ni dengan ni. Dia kata apa? Antara yang dah kita cantum dengan yang sebelah sini, carilah nombor yang sama. Carilah nombor sama je. Kita ambil nombor sama. 3. Tak ada. Ada. Ada 3 4. Tak ada. 5. Ada. 5. 7. Ada. Kamu bulat 1 pun dah cukup dah. Janji ada. 8 pun cukup. Jadi jawapan kesimpulan kita, yang jawapan kita ambil adalah 3, 5, 7 dan 8. Kita loreklah. 3, 5, 7 dan 8. Okey. Okey, itu jawapan dia. 3, 5, 7 dan 8. Okey. Siap. Dia. Sampai. Satu lagi soalan. Kita teruskan. Soalan D. Kat sini kalau kamu tengok soalan D, sama juga kaedah dia. Saya akan guna kaedah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian soalan dia A prime gabung dengan C, silang dengan B. A prime dulu. A prime tutup A. Tutup A yang tinggal 1, 4, 7, 8. 1, 4, 7, 8. C
5678, B 3467. 3467 kan, okey. Dekat sekarang apa saya buat? Kurungan dulu. Ni kita gabungkan. Okey, lepas kita gabungkan yang ini kita cari apa? Antara ni dan ini cari benda yang sama. Cari benda yang sama. Kita akan dapat jawapan kita kat sini 3 tak ada, 4 ada. Kemudian 6. Kemudian 7. Jawapan kita adalah 467. 467 kan? Jawapan kita 4 6 7. Okey, selesai. Boleh faham? Boleh? Okey. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey. Sekarang tadi kita buat dia bagi set kan, kamu kena lorek. Sekarang dia lorek dah. Kita kena cerita apa benda set ni. Dia dah lorek dah. Nampak? Kan? Jadi kat sini kalau kau tengok cerita dia, dia tanya, apakah set yang mewakili kawasan ni? Okey, kalau kamu tengok ni dia berlaku pertindihan tau. Tindih. Siapa yang bertindih? Siapa yang bertindih? Bila berlaku pertindihan maksudnya dalam idea kita ada berlaku pertindihan maksudnya persilangan. Benda ni terlibat. Siapa yang terlibat ni? Yang terlibat adalah yang ni bukan H kan nampak. Ni R. PQR. Okey. Jadi kat sini siapa yang terlibat? R mesti terlibat. R dengan siapa? R dengan kawasan ni. Ni. Terlibat nampak. Jadi kita kena tahulah siapakah kawasan ni. R kita tahu, kawasan ni kita tak tahu. Jadi kawasan ni kalau kau tengok cerita dia, kalau kita buat macam ni. Dan ada orang kat dalam. Yang ni P. Ini Q. Okay, kemudian kita nak kawasan luar ni. Apa benda ni? Benda ni sebenarnya adalah, kita panggil dia P silang dengan bukan Q. Itu kawasan ni. P silang dengan bukan Q. Kemudian kita silang lagi dengan R. Itu jawapan kita. Jawapan akhir kita akan dapat P silang dengan bukan Q. Kemudian silang dengan R. Dapat kawasan tu. Itu kaedah kita. Bertindih tu kita panggil persilangan. Okey? Itu idea kita jawab kan. Okey? Cuba kamu try ni tengok. Macam mana? Boleh dapat tak? Ni ada dua kawasan bertindih. Okey? Kalau kau dapat idea senangnya. Bila kamu nampak ada dua kawasan berlorek, apa kita buat? Kita boleh asing dulu. Kita buat asing dulu. Contoh ni kawasan berlorek aku tak nampak kan, saya lorek. Okey. Untuk dua kawasan berlorek macam ni, langkah pertama saya akan tengok sini. Sini siapa? Sini kamu nampak P dengan Q bertindih. Jadi kita panggil dia sini adalah P silang dengan Q. Nampak? Okey, yang ni macam mana cerita ni? Yang ni siapa? Yang ni R ni kan dia bersilang dengan siapa? Dengan Q. Tak, dia bersilang dengan apa? Bukan Q. R bersilang dengan bukan Q. Kan? Yang kita panggil dalam bahasa Melayu ni
Kawasan ni adalah R tetapi bukan Q. Oh, cerita dia. Kataan dia. Kawasan ni adalah R tetapi bukan Q. Dia tak akan beritahu. Ini adalah kawasan R bersilang dengan Q. Tak. Kita panggil dalam bahasa Melayu kita tak cakap bersilang kalau dalam segi bahasa. Contoh saya bagi tahu yang ini adalah pelajar yang suka main roket. Yang ini adalah suka main Q apa? Q. Susah juga huruf Q ni kan. Tak tahu. Suka baca Quran. Suka baca Quran. Jadi kawasan ni adalah orang yang suka main roket tapi tak suka baca Quran. Ini cerita kawasan ni. Dia ada perkataan tetapi. Jadi cerita dia kat sini adalah R silang dengan bukan Q. Okey. Macam mana nak cantum dua-dua ni? Nak cantum dua-dua ni tak union dah settle jawapan. Tulis bagi cantik lah, jangan jauh-jauh macam ni. Tulis bagi cantik. Jawapan kita adalah P silang dengan Q, union dengan P silang dengan bukan Q. Siap? Macam tu. Tapi ada pelajar dia dapat jawapan macam lain. Mungkin betul. Mungkin betul. Nampak? Sebab yang ni bila soalan macam ni dia subjektif, dia open sikit. Boleh faham? Okey. Ini kita teruskan. Sebelah. Kita tengok. Yang ini soalan yang memang yang ni kau soalan dia. Ini kau soalan dia, kau. Okey. Soalan macam ni biasanya langkah pertama kita tengok siapa terlibat. Cara nak tengok siapa terlibat biasanya dia akan bagi ringkas macam ni. Kalau ada highlight, kamu boleh highlight format ni dulu. Dia ada cerita apa? Set semester, ada F, ada T, ada B. Ni benda dia penting. Kemudian baru kita keluarkan maklumat kita. Satu kaji selidik dijalankan ke atas murid-murid tingkatan 4 merah. Berhubung dengan jenis buku yang gemar dibaca oleh mereka. Kelas ini mempunyai 30 orang murid. Maksudnya apa? Bilangan semua. Bilangan set semester. Aduh, semester ni susah betul macam ni. Ya. Sama dengan berapa? 30. Okey. Kemudian dia beritahu apa lagi? Seterusnya dia beritahu tak ada seterusnya saya reka sendiri tak apa. 11 orang murid gemar membaca buku cerita fiksyen. Bilangan orang yang suka baca fiksyen ada 11. Kita tulis. Oi, salah fokus ni. Kamera. Kamera saya ni kadang-kadang ni tak dengar cakap. Bukan tangan. Gitu. Yang kedua, 18 orang murid gemar membaca buku sains dan teknologi. Sains dan teknologi apa? T. Okey. Berapa orang? 18 orang murid. Okey. 15 orang murid gemar baca buku biografi. Bilangan yang suka baca biografi sama dengan 15. Cantik. Kamu dalam exam tak payahlah tukar-tukar pen macam saya ni. Saya nak buat bagi kamu nampak je kan. Okey. 4 orang murid gemar membaca buku cerita fiksyen dan biografi. Fiksyen dan biografi. Gitu cerita dia. Berapa orang? 4. Okey. Kemudian 8 orang murid sains teknologi dan biografi. Sains teknologi dan biografi. Ada 8 orang murid. Okey. Kemudian 5 orang murid fiksyen dan sains teknologi. Fiksyen dan sains teknologi. Habis cerita dia. Soalannya dia kata, okey. Gambar rajah van menunjukkan bla 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 tadi kita dah lebih kurang kita tengok. Dia kata apa? Lengkapkan gambar rajah van. Ini lengkap saya kalau buat kat sini, tarik turun bawah, naik turun lama-lama pening kamu. Saya buat kat tepi ni Okey. Saya lukis semula lah. Lebih kurang lah. Ada bulat ada 3. 1 bulat. 2 bulat. Saya masih lagi ada skill melukis bulatan belum lagi lupa lagi ni. F T B. Okay, F T B. Jom kita tengok cerita dia. Apa yang pertama? Bila kamu nak isi dalam ni, benda pertama yang kamu kena pertimbangkan adalah apa? Kamu kena pertimbangkan persilangan dulu kalau ada. Dan kamu tengok persilangan paling penting kat sini sebenarnya adalah persilangan yang tengah-tengah ni. Apa siapa tengah-tengah ni? 3 silang dia tak bagi. Dia tak bagi 3 silang. Bila dia tak bagi, kita tulislah benda yang kita buat sendiri. Iaitu apa? Saya tulis X.
Benda tak tahu tengah-tengah tu. Kan? Dapat X, jadi kita tengok apa. Contoh ni, F dengan T ni. F silang dengan T. F silang dengan T sini. Jadi F dengan silang dengan T mana? Yang ni. Yang ini, kawasan ni adalah kawasan F silang dengan T. Dia kata 5. Kita dah ada X. Jadi siapa kat sini? Kat sini adalah 5 tolak X. Macam tu. Pak, boleh faham? Okey. Kemudian kita tengok lagi apa dia bagi tahu. Dia kata ni lagi. Dia kata T dengan B. Dia kata T dengan B 8. Sini 8. Sepatutnya semua ni 8 T dengan B. Kita dah ada X. Dari sini 8 tolak X. Pak. Okey. Dah dapat kat sini. Kita pergi kat sini pula. 4. Sepatutnya kita dah ada X. Jadi kat sini 4 tolak X. Banyak dah dapat ni. Kita naik atas. Jumpa bilangan B. Bilangan B. Semua bilangan B ni dia kata 15 saja. Semuanya 15 saja. Kan? Jadi kat sini bila kita kira sebenarnya kita boleh dapat lah. Contoh. Kan? Saya ambil ni campur ni, campur ni, campur ni. Semua ni 15. Kita ambil. Jadi jumlah dia adalah B. Saya ambil kat situ 15. Jadi apa? Apa saya nak cakap dia? Lupa pula. Aduh. 15. Okey. Yang kita dah ada kat sini 8 campur 4. 8 campur 4 adalah 12. Kemudian X kita yang saya ada kat sini, X tolak X habis. Yang tinggal tolak X, 12 tolak X yang tinggal. 12 tolak X, kawasan ni saya belum tulis. Saya belum tulis tulisan ni. And dia mesti 15. Jumlah semua mesti 15. Jadi kat sini, nak jadikan 15, sini saya kena letak 3. Jadi 15, saya kena matikan X tambah X. Kamu kena faham cerita dia. Sebab kita nak campur supaya nilai dia jadi 15. Di sini adalah 3 campur X. Baru betul cerita ni. Jadi bila saya campur semua ni dengan ni sekali, jumlah dia kita akan dapat 15. X mati. Macam tu. Okey, sama juga kawasan ni. Kawasan ni T, dia kata T 18. Kita dah ada apa? 8 dengan 5, 13. Jadi sini 5 lah. 5 tambah X. Sini. Okey, macam tu Yang ini pula 11. Jadi kita dah ada 9. Jadi sini 2 tambah X. Okey, macam tu. Dah dapat macam ni, senang cerita dia. Kan? Okey. Bila dah dapat kat sini, maksudnya seterusnya saya akan letak kat sini. Kita akan ambil yang saya, belum. Yang belum kira 30. Jumlah semua saya belum kira. Jumlah semua saya belum kira. Berapa jumlah semua ni? Jumlah semua sekali saya ambil nombor dulu 5, 10, 12, 20, 24, 27. 27. X ada berapa? X tolak X habis. Campur X tolak X habis lagi. Habis je. X tolak X habis tinggal X. 27 campur X sama dengan 30. Jadi X sama dengan 3. Contoh Jadi bila dah dapat X3 dah senang. Kita dah berisi dah kat tempat ni. Yang usik ni tiba-tiba saya tahu usik ni. Pak, ini saya akan isi X saya dengan 3. Jadi sebelah dia 4 tolak 3. Sini akan jadi 1. 2 campur 3 akan jadi 5. 5 tolak 3 akan jadi 2. 5 campur 3 akan jadi 8. 8 tolak 3 akan jadi 5. 3 campur 3 akan jadi 6. Jumlah semua kalau kita campur akan dapat 30. Kita boleh semak. F saja sepatutnya akan dapat 11. Betul. 5, 7, 10, 11. Betul. T 18.
10, 8 betul, 18. B 15. 15, 5, 6, 11, 11 yang 4 betul. Nampak? Tu, ni soalan kebat. Dia susah sikit nak faham tengok buat okey. Jadi bila dah dapat semua ni, bawah ni kita boleh jawab dah. Apa soalan seterusnya? Tengok cerita dia. Apa soalan seterusnya? Lengkapkan gambar rajah van yang diberi dah. Okey. Bilangan murid yang gemar membaca ketiga-tiga jenis buku. Tengah-tengah jawapan kita adalah 3. Macam tu je. Bilangan murid yang gemar membaca buku sains dan teknologi. Bilangan murid. Ni N bilangan. Kau nampak jalan kecil sikit. Fokus dekat ni. Fokus. Kamera. Kamera saya ni. Okey. Lah kelabu ni. So fokus kat sini, fokus kat tangan. Okey, tak apalah. Membaca sains teknologi atau biografi. Atau biografi, kemudian tetapi, yang saya cerita tadi. Tetapi tidak gemar baca buku cerita fiksyen. Fiksyen tak nak. Kita dapat macam tu kan. Okey. Itu jalan kerja kita. Ya. Ya. Kenapa dia tak fokus dekat tulisan ni? Ni. Fokus. Auto. Boleh. Aduh. Susah juga nak kontrol telefon ni. Okey. Sekarang kita tengok. Dah dapat macam ni, mana jawapan kita? Jawapan kita tengok apa? Yang pertama, T cantum dengan B. Kita boleh guna teknik ni. Ni saya ajar teknik seterusnya. Teknik nak lorek. Bukan nak lorek, pilih. T cantum dengan B. Saya akan ambil. Semua T dan B. Ni T, ni T, ni T, ni T. Kan? Cantum dengan B. Cantum dengan B. Dah. Kemudian dia kata silang dengan bukan F. Yang mana antara yang kita dah lorek ni, yang dah tanda right ni, bukan F. Bukan F maksud apa? Yang ni bukan F, ni bukan F, ini bukan F. Sebab tu jawapan kita akan dapat adalah 8 campur 5 campur 6. Dapat jawapan 19. Perhatikan situ. Boleh faham? Okey. Tengok Nombor 3. Bilangan murid yang gemar membaca buku cerita fiksyen dan biografi sahaja. Okey, sekarang cerita dia ada perkataan special. Dia kata fiksyen dan biografi ada sahaja pula. Okey, saya kata apa beza? Apa beza ni dan ni? Apa beza? Tengok. Yang ini kita ada ni. 4. Nampak? F dan B. Fiksyen dan biografi ada 4. Sahaja berapa? Jom kita tengok sahaja. Tengok. F dan B. Tengah-tengah ni. Ini adalah kita panggil dia F dan B. 4. Okey. Yang ini yang kita panggil F dan B sahaja. Itu beza dia. Sama lah kalau kat sini apa? T dan B. Semua. T dan B sahaja yang ni. Nampak? Yang ni T dan F semua. T dan F sahaja 2. Perkataan sahaja tu. Sama juga kalau saya beritahu F. F semua. Ni semua F. 5 ni apa? F sahaja. T sahaja. B sahaja. Benda sahaja-sahaja ni penting. Jadi jawapan kita kat sini kalau kita tengok berapa? F dan B sahaja 1. Itu perkataan sahaja tu penting. Kita kena faham cerita dia. Boleh? Kita try lagi. Dah tengok 2-3 contoh. Biasanya ni jarang buat revision topik ni Ni saya sebenarnya kelas petang tadi pun benda yang sama. Kelas kamu benda yang sama juga. Saya ada banyak kelas hari ni. Semua kelas saya ajar benda yang sama.
Okey. Jadi kalau kamu tengok recording ni kamu pilih banyak. Cuma setiap kelas tu lain-lain sikit ayat dia. Ayat dia lain. Kan? Okey. Dan kita tengok cerita dia yang ni pula. Nombor 42. Okey. Gambar Raja Venn berikut mewakili bilangan murid tingkatan 4 Anggerik. Anggerik yang mempunyai ciri-ciri tertentu masing-masing wakili set berikut. Murid yang bukan kidal. Hati-hati perkataan bukan ni. K bukan kidal. L menggulung lidah. Menggulung lidah. Okey. C bercermin mata. Okey. Semua 40. Dia bagi tahu ni bulat. Penting. Semua 40. Jom kita tengok apa maklumat dia bagi. Bilangan murid yang mempunyai ketiga-tiga ciri adalah 2 orang. Oh, cantik. Kalau dia bagi benda ni senang. Tiga-tiga ciri kat mana ni? Tengah-tengah. Letak siap-siap dah dulu. Kalau ada tengah-tengah ni yang X tadi kita buat tu, kan? Yang tu jadi susah tu. Bila ada benda ni simple, senang. Bilangan murid yang bukan kidal. Bukan kidal maksudnya K. Bukan kidal bilangan. Dan boleh menggulung lidah. Bukan kidal dan boleh menggulung lidah adalah 5 orang. Okey, kat mana? K dan L. K dan L. Sepatutnya tengah-tengah ni. Berapa? 5. Dah ada berapa? 2. Berapa lagi belum tulis? 3. Betul. Ni senang sikit. Sebab apa? Tadi susah sebab tengah tak ada. Bila tengah dah ada, senang kamu akan nampak soalan. Okey, kita teruskan. Tengok apa seterusnya. Siapa? Bilangan murid yang bukan kidal. Okey, bilangan murid bukan kidal dan bercermin mata. Ada 6 orang. Bukan kidal ni dan bercermin mata. 6 orang. Kita dah ada 2. Berapa isi? 4. Dia faham kan? Okey. Bilangan murid yang boleh menggulung lidah. Pula. Lidah. Mana ayat dia? Dan bercermin mata. Sama dengan 3. Okey. Jadi menggulung lidah dan bercermin mata. 3. Kita dah ada 2. Balance dia 1. Satu-satu kita isi. Okey. Seterusnya. Bilangan murid yang bukan kidal sahaja. Bukan kidal sahaja. Oh, pening baca novel. Bukan kidal saja. Bilangan murid yang bukan kidal sahaja. Maksudnya bilangan K sahaja. Ada sahaja ialah H. Saya tulis dulu. Dia pening. Bilangan murid yang boleh menggulung lidah sahaja. Bilangan murid lidah sahaja. Sama dengan K, betul? Bilangan murid yang bercermin mata sahaja. C sahaja. Sama dengan 7. Okey, jom kita isi. K sahaja sini. K sahaja H. L sahaja K. Cermin mata sahaja 7. Okey, sekarang kita tengok apakah yang kita dapat daripada maklumat ni. Kaitkan. Sebenarnya simple je yang kita boleh buat. Kita boleh keluarkan satu persamaan. Sebab apa? Nampak ni. Jumlah semua 40. Nampak? Jadi jumlah semua 40 maksudnya sini akan jadi ni campur ni, campur ni, campur ni, campur ni, campur ni, campur ni 40. Jadi saya akan ambil huruf dulu. H campur K campur dengan apa ni? 10, 6, 7. Jadi 17. 17 sama dengan 40. Jadi persamaan kita dapat satu persamaan kat sini kan. Okey. Seterusnya apa lagi dia minta? Lengkapkan gambar Raja Venn yang diberi. Dah lengkap dah. Okey. Hitung nilai H dan nilai K jika bilangan murid yang kidal, bilangan murid yang kidal sama dengan bilangan murid yang boleh menggulung lidah. Ingat, ini tak ada perkataan sahaja. Tak ada perkataan sahaja. Beza nanti dia tak ada perkataan sahaja ni. Bila tak ada perkataan sahaja, maksudnya kat sini saya
Keluarkan ni kejap. NK ni saya bawa kat atas. Senang sikit. Gitu. Okey. Jadi kita tengok. Dia tak ada perkataan sahaja. Tak ada perkataan sahaja siapa? Bilangan K ni, seluruh orang yang ada K ni. Dalam wilayah K ni, ada H campur dengan 6, 7, 8, 9. 9. Itu kita panggil dia bilangan wilayah K. Bilangan K. Sebab dia tak ada perkataan sahaja. Bilangan L pula sama kat cerita dia. Semua ni L. Jadi K campur dengan 6. Nampak? Jadi sekarang kita ada dua persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua. Dalam matematik, kalau kita ada dua persamaan, kita boleh selesaikan persamaan serentak melibatkan dua unknown. Nampak? Betul tak dua unknown? Betul, jadi boleh selesai. Macam mana nak buat serentak? Kena susun. Contoh saya susun kat sini, H campur K sama dengan pindah 23. Yang ini saya susun H, K pindah akan jadi tolak K sama dengan 9 pindah sebelah tolak 3. Okey, kalau nak buat manual boleh, tapi buat apa? Kita ada kalkulator kan? Ambil kalkulator terus. Mod equation 1 unknown 2. Okey, kita isi. 1 1 23. 1 1 23. 1 1 23. Kemudian bawah 1 negatif 1 negatif 3. 1 negatif 1 negatif 3. Dapat siap. Jadi X maksudnya orang yang pertama. Siapa orang pertama? H. H sama dengan 10 kali lagi Y13. Jadi K sama dengan 13. Selesai. Tak payah buat manual, ya. Boleh pakai kalkulator. Cuma yang penting dalam matematik yang kita belajar ni, nak buat persamaan tu. Nak buat persamaan tu, nak susun semua markah kat situ. Kan? Jadi tak payah buat. Untuk persamaan serentak guna kalkulator saja. Dah dapat persamaan, tekan kalkulator. Okey, sekarang kita dah dapat. Siapa? H10, K13. Pergi isi. H berapa? 10. K13. Okey. Sekarang kita jawab soalan seterusnya. Apa soalan seterusnya? Dia minta kat situ. Nyatakan bilangan murid yang mempunyai 2 ciri sahaja. Okey, senang. Apa maksud 2 ciri sahaja? 2 ciri ada perkataan sahaja. 2 ciri sahaja maksudnya kat sini kidal, bukan kidal, gulung lidah sahaja. Gulung lidah atau cermin mata sahaja. Cermin mata atau bukan kidal sahaja. Itu cerita dia. Jadi jawapan kita untuk C adalah apa? 1 campur 3 campur 4. Dapat jawapan kita 7, 8 orang. Siap. Boleh faham? Okey. Tengok. Boleh kita teruskan? Satu lagi, pergi sebelah. Wow. Soalan ni saya kena naikkan sikit. Nampak. Tolonglah handset saya ni jangan fokus kat tangan saya, fokus ke ni huruf ni. Zoom. Penat aku cerita suruh zoom ni. Macam mana aku nak zoom? Dah tekan ni. Okey. Tangan dia fokus cantik. Tak jadi. Tak elak je kena pelan-pelan. Fokus, follow. Tak boleh juga. Kita redha lah. Boleh baca Okey. Okey. Jadual berikut menunjukkan data yang diperolehi dalam satu kaji sidik yang melibatkan 100 orang penonton wayang. Jadi bilangan set semester kita adalah sama dengan 100. Okey, pertama. Kemudian
Dia bagi mengenai genre wayang kegemaran mereka. Okey, genre wayang ada apa? Ada 1, 2, 3. Seram, lucu, penyiasatan. Okey, stisi kita. Ni dia dah bagi. Kita cuma tukar dalam bentuk. Saya tak nampak lah. Macam tu. Okey, clear sikit dah kot. Seram. Maksudnya apa? And seram. Lucu. And lucu. Seram dan lucu sahaja. Alamak. Seram dan lucu sahaja. Kena tulis sahaja kalau ada sahaja kan. Seram dan penyiasatan sahaja. Seram dan penyiasatan sahaja. Okey, seram sahaja. Seram sahaja pula. Sahaja, lucu sahaja. Oh, dah macam main Sudoku pun ada ni cerita ni kan. Tengok cerita dia. Jadi, ada 3 orang. Macam mana gambar Raja Van kita nak buat? Okey, jadi gambar Raja Van kita macam ni. Kita buat macam tadi sama je bulat kita. 1, ada 3 orang. Silang lagi. Letaklah siapa-siapa terlibat dia. S, L, P. Boleh. Okey, sekarang kita isi dulu. Yang pertama, 3-3. Oh, tak ada. Oh, tak ada pula 3-3. Okey, kita cari apa? Persilangan dulu kan. S dan L sahaja. S dan L sahaja. Aduh, bagus. 12. S dan P sahaja. 5. Oh, ni senang maksudnya dah dapat ni. S sahaja. Sini. 25. Lucu sahaja. Sini. 28. Okey, apa lagi? Kita dah tanda. Dah. Yang tinggal apa? L. 61. Wow. L 61. Tak boleh. Sebab L kita ada 2 lubang. Bila 2 lubang macam kita main Sudoku kan 2 lubang. Jangan buat lagi, tunggu. S 55. Oh, S 1 lubang, cantik. S 1 lubang, cantik. Boleh dapat S. Boleh dapat tengah-tengah ni. Jadi ambil kalkulator. Si clear dulu semua. Tengok. Berapa S 55 tolak dengan 25 tolak 5 tolak 12. 13. 5, 12, betul? 13. Jadi jawapan kita kat mana 13? Tengah-tengah ni. Lepas tu saya kata macam main Sudoku. Dapat yang ni, dapat yang ni pula. Kenapa dapat yang ni? Sebab L kita ada. Jumlah L 61. Ambil kalkulator, tekan. L 61 tolak dengan 28 tolak dengan 12 tolak dengan 13. 8. Dapat 8. Tinggal seorang lagi. Macam mana kira seorang lagi? Jumlah semua 100. Semua 100. Jadi kita boleh kira kat sini pula. Ambil kalkulator, tekan lagi. Okey. Satu sana kejap. 100 tolak dengan yang ni kita dah kira tadi semua ni 55. 55 tolak dengan yang ni belum, tolak dengan 8. 9. Dapat semua ni, apa saja soalan dia tanya kita boleh jawab. Apa soalan dia? Jika set semester S, L dan P, okey. Ni saya nak bagi tahu agak. Kalau dia bagi macam ni, apa guna dia? Kalau dia bagi macam ni, maksudnya gambar rajah kita yang ni saja. Kalau dia tak bagi benda ni, maksudnya dalam semester kita mungkin ada kotak kat luar. Macam tu. Lukis sebuah gambar rajah Venn. Siap. Bilangan unsur set L dan set P. Seterusnya hitung bilangan penonton yang menggemari genre seram atau lucu dan penyiasatan. Seram atau lucu dan penyiasatan. Okey, jadi macam biasalah tadi.
Kita akan buat kiri ke kanan. Suram atau lucu. Suram atau lucu mana? Suram atau lucu maksudnya gabung. Suram, 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 suram. Gabung dengan lucu. Lucu, 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 lucu. Kemudian silangkan. Bila dia kata silangkan, silangkan dengan penyesatan. Silang, silang, silang. Jawapan kita ada 3 orang. 5 campur 13 campur 8. Dapatlah jawapan kita kat sini. Tiba-tiba saya sangkut campur ni berapa? 26, betul. Betul. Kadang-kadang kira-kira sangkut. Tambah tolak sangkutnya selalu ni. Okey. Boleh kita tengok seterusnya. Boleh. Soalan siapa yang ada mesej? Sembilan. Oh, okey. Ingat habis siapa? Boleh ya, Bakis? Okay. Tengok. Soalan yang terakhir. Ini kan. Okey. Satu kaji selidik. Habis awal lagi ni. Asyik habis awal kelas matematik ni. Tak apa, kita buat pelan-pelan lah macam tu kan. Okay. Satu kaji selidik dilakukan untuk menentukan jenama roti dibeli oleh 30 orang pelanggan. Ini maksudnya adalah bilangan semester kita sama dengan 30 orang. Campur semualah. Campur semua. Okey. Gambar rajah Venn berikut menunjukkan bilangan pelanggan membeli roti dengan keadaan HKM ialah pemalas. Okey. Jumlah semua apa? 30. Tulis sini ya. Okey. 15 orang pelanggan membeli roti jenama P. Mana huruf P? Oh, ni kamu tulis P ni. Tak nampak pula P kat situ kan. Okey, 15 orang pelanggan membeli jenama P. Maksudnya bilangan P sama dengan 15. 10 orang pelanggan membeli roti jenama Q. Bilangan 10. Bilangan 10 pula. Bilangan Q sama dengan 10 terbalik kan. Cari nilai H, K dan M. Wow, 3 maklumat je kita ada. Maksudnya setiap maklumat bagi satu jawapan. Okey. Jadi kita tengok kat situ P15. Ini P. P15 dah ada 3 dengan 7 10. Tulis kat sini Jadi 15 ni maksudnya siapa? 3 campur 7 campur K. Jadi kat situ secara automatiknya kita tahulah berapa K. K sama dengan 15 tolak 10, 5 dapat 1. Okey. 10 Q. Mana Q ni Q? Ni nampak jelas. H campur 3 sama dengan 10. Jadi kat situ H kita adalah 10 tolak 3. H sama dengan 7. Okey, jadi dah boleh C dah. C. H7. K5. Okey, boleh nampak M. M maksudnya kita kena pakai bilangan semua. Semua sekali 30. Yang kita dah ada kat sini berapa? 7, 7, 3, 5. 7 campur 7 campur 3 campur 5 campur M sama dengan 30. Okay, jadi kita akan dapat jawapan kat sini 10. Berapa? 10. 8. Oh, 8. M 8. Saya campur-campur sangkut pula tiba-tiba kan. 8. Okay. M sama dengan 8. Okey. Sekarang kita tengok apa soalan seterusnya dia minta. Dah isi semua ni. Cari bilangan pelanggan yang tidak membeli roti jenama R. Tidak membeli roti jenama R, kita tulis R tak nak. Tetapi, ini tetapi. Tetapi membeli roti jenama P.
Itu cerita dia. Dia nak apa? Bilangan. Okey. Bilangan bukan R. Mana bukan R, tutup R. Tutup R ni. Tetapi bersilang dengan P. Siapa P? 3 dan 7. Jawapan kita 3 campur 7. Sama dengan 10. Dia guna jari je. Okey. Terus tu lagi. Tidak membeli jenama Q. Bilangan tidak membeli Q. Tetapi membeli P. Membeli P. Sama tak? Kita tutup Q dulu. Tutup Q. Tutup Q. Tutup. Okey. Tidak membeli Q. Tutup Q. Tetapi membeli P. Siapa? 7 dan 5. 5 ni pun beli P juga. Yang 5 ni dia beli dua-dua. K dia beli R. R dia beli P dia beli dua-dua. Sebab dia duduk dalam wilayah P. Kan? Jadi jawapan kita kat sini adalah 7 campur 5. Sama dengan 12. Okey. Sekarang soalan seterusnya. Cari bilangan pelanggan yang membeli satu jenama roti sahaja. Membeli satu jenama roti saja. Satu jenama roti maksudnya kat sini dia beli Q sahaja. Siapa Q sahaja? Ada? Q sahaja yang ini. Ini Q sahaja. Betul? Q sahaja. P sahaja. Okey, yang ini P sahaja. Ni P sahaja. R sahaja tak ada. Sebab 5 orang ni dia tak beli R sahaja. Dia beli R, dia juga beli P. Jadi yang beli satu jenama saja 2 orang ni saja. Jawapan kita kat situ adalah 7 campur 7 sama dengan 14. Okey? Cuba kamu tengok D tu. Macam mana D? Apa cerita D tu? Tengok. Tentukan bilangan pelanggan yang tidak membeli jenama P. Dia tak beli P. Nampak? Tetapi membeli jenama R. Kelakar cerita dia. Dia tak beli P. Tetapi dia beli R. Macam mana? Macam mana kita tulis? Okey. Bilangan pelanggan yang tidak membeli P. P prime. Dia panggil dia apa? Kosong. Set kosong. Gitu. Dia apa jawapan kita? Jawapan kita adalah sama dengan kosong. Nampak? Berikan sebab anda. Ni sebab kita. Ini jawapan kita. Ini sebab kita. Bukan sebab tak semestinya kamu kena bagi dalam bentuk ayat. Tak. Dalam segi penulisan matematik, simbol set ni juga dikenali sebagai sebab yang lebih kukuh. Sebab kita bagikan, sebab kita ni adalah berdasarkan kepada simbol matematik. Jawapan kita mana? Kosong. Itu jawapan kita. Boleh faham? Okey? Habis lah. Saya tak laju juga. Kurang lah. Okey. Jadi boleh faham? Kalau ada soalan apa-apa ke nak tanya? Cikgu yang 8 tu tak guna Mana 8 mana? Ni. Yang M tu. M tu kita tak guna sebab apa? Sebab bila kita kata soalan dia kat sini, dia bukan P. Bukan P maksud kita tutup P. Nampak? Bila kita tutup P, yang kita nak cari sekarang R. Mana ada R kat sini? Tak boleh pakai. Sebab ni bukan R. Faham. Contoh. Maksudnya M tu beli semua ke? M ni bukan. M ni dia tak beli langsung. M ni tak beli langsung. M dia dekat luar, maksudnya P dia tak beli, Q dia tak beli, R tak beli. Satu roti pun tak nak. Tak makan roti. 8 orang, antara 30 orang ni, 8 orang tak makan langsung roti. Kalau kamu tengok ayat dia, cerita dia, Cik. Ini apa? 8 orang tak makan roti langsung.
7 orang ni apa? Makan roti Q sahaja. 3 orang ni apa? Dia makan roti P atau Q. Maksudnya dia makan roti P dan dia makan roti Q. Dua-dua roti dia makan. 3 orang. 7 ni apa? Dia makan roti P saja. Yang lain tak kacau. Okey? 5 orang ni maksudnya apa? Dia makan roti R, dia juga makan roti P. Tu cara kita baca. Yang 5 orang ni dia makan R dan dia juga makan P. Boleh? Boleh faham? Okey. Soalan ni sebenarnya masalah di dalam topik set ni sebab ayat kamu tengok soalan dia kan. Bila kamu tengok soalan biasanya moral pelajar bila tengok buka-buka soalan, nah dia tulis. Punyalah panjang 1 page soalan dia. Yang tu moral dah down lah sikit. Betul kamu bila kamu dah biasa jumpa soalan ni, kamu dah relax. Sebab dia akan tulis banyak benda tau. Kamu kena cari perkataan dia satu-satu, pergi tengok siapa yang terlibat, apa yang dia suruh buat, cerita pasal apa. Cuma kena hati-hati perkataan dia apa? Sahaja. Itu penting perkataan apa? Sahaja. Boleh? Boleh. Okey. Alkis, Sabrina, Syafika. Korang lah 3 orang yang tinggal daripada ramai-ramai belajar dengan saya. Kamu lah yang tinggal betul. Saya terharu lah sebenarnya kan. Saya nak bagi hadiah pun PKP. Lepas PKP ni saya bagi hadiah. Okey. Jadi insya-Allah takat ni dulu hari ni kita habis awal lagi. Mat habis awal saja selalu. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah hari Khamis. Hari Khamis malam kita jumpa kelas Mat pula insya-Allah. Jadi untuk malam ni wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab masih percaya kat saya untuk ajar kamu semua. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Kan cikgu. Cikgu minggu depan Mat belajar itu kita dah sampai mana Kita dah sampai long kan? Long. Betul? Senyalah. Cikgu saya- yang set tu macam mana sebenarnya? Cert. Cert. Okey, tak apa. Kalau kamu nak saya ulang cert, nanti kamu beritahu saya. Saya akan ulang cert. Kita buatlah soalan dalam buku teks. Boleh? Okey. Okey, cantik. Yang ni lain macam mana? Yang lain? Okey? Hilang lah. Lain okey. Okey. Boleh tak apa. Kalau memang biasa sebab cert tu benda baru. Bila benda baru yang tu selalu kadang-kadang dia confuse sikit kan. Lepas nanti insya-Allah saya akan buat satu kelas hingga hari Khamis lah kita buat. Kita bincang terus cert balik tapi berdasarkan soalan dalam buku teks. Senang kamu nak buat homework. Okey? Okey. Terima kasih cikgu. Sama.